Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Badrul. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan kerja lapangan di Muzium Semula Jadi. Salam sejahtera, nama saya Sandra Rachel, anak Sebastian 100936. Hari ini saya akan membentangkan 1.0, iaitu temu duga bersama kurator muzium. Temu duga dijalankan secara dalam atas talian, iaitu melalui email dan WhatsApp bersama kurator dan Encik Wadi, iaitu pegawai pentadbir muzium. Jadi soalan-soalan yang kami ajukan adalah cabaran dalam menjaga dan memelihara koleksi muzium, sejarah replika haiwan di muzium, dan cara muzium memastikan pameran sentiasa relevan. Jawapan dan pengetahuan yang diperoleh, rangka kepala buaya diawetkan melalui taksidermi dan disembuhkan sebelum dipamerkan. Muzium memastikan pameran tetap berkualiti dan relevan dengan keperluan masyarakat. Sumber pembelajaran. Temu duga memberikan sumber yang berguna untuk kajian, termasuk fakta tentang koleksi muzium, projek yang diterbitkan, dan bahan bacaan dalam talian. Penekanan pada peranan muzium sebagai institusi pendidikan dan pemeliharaan warisan budaya. Salam sejahtera, saya Cornelia Andama, 98567 akan membentangkan 2.0 yaitu penilaian kritikal. Penilaian kritikal ini akan menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan dan juga kesan sosial mengenai Muzium Sejarah Semula Jadi di Kuching. Kekuatan, yaitu muzium ini dijadikan sebagai pusat pembelajaran dan penyelidikan. Muzium Sejarah Semula Jadi merupakan muzium yang mempamerkan artefak yang ada di Sarawak. Oleh itu, muzium ini dijadikan tumpuan terutamanya kepada pelajar untuk dijadikan sebagai kajian dan penyelidikan mengenai sejarah dan budaya di Sarawak. Yang kedua adalah koleksi seni dan warisan. Muzium Semula Jadi mempunyai keunikan sendiri dengan mempunyai koleksi etnografi, arkeologi dan sejarah semula jadi yang ada di Sarawak. Hal ini dikatakan demikian kerana muzium ini mempamerkan banyak artefak seperti mempamerkan haiwan yang ada di Sarawak, misalnya buaya, iaitu berkaitan dengan legenda Bujang Senang yang merupakan lambang identiti kepada negeri Sarawak. Selain itu, burung enggang atau dikenali sebagai burung kenyalang merupakan burung yang menjadi lambang ikonik bagi penduduk Sarawak. Yang ketiga adalah lokasi strategik. Lokasi yang strategik memudahkan orang ramai mengunjungi muzium tersebut. Muzium Semula Jadi berada di lokasi yang mudah diakses, yang memudahkan pengunjung tempatan dan pelancong antarabangsa mengunjungi muzium tersebut. Seterusnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan dari segi pemasaran yang kurang efektif. Muzium Sejarah Semula Jadi mungkin menghadapi cabaran dalam menarik pengunjung kerana tidak mempunyai strategi pemasaran yang efektif. Walaupun memiliki koleksi pameran yang menarik, tanpa promosi yang efektif akan menyebabkan kurangnya potensi untuk mendapat pengunjung yang ramai. Yang kedua adalah kekurangan fasibiliti pengunjung. Fasiliti pengunjung merupakan perkara yang penting untuk memainkan peranan menarik ramai pengunjung. Misalnya seperti kekurangan ruang parkir yang menyebabkan pengunjung tidak berminat untuk mengunjungi muzium tersebut kerana pengunjung susah mencari parkir untuk meletakkan kenderaan. Yang ketiga adalah kurang interaktiviti. Pameran di Muzium Sejarah Semula Jadi tidak menerapkan penggunaan teknologi moden seperti teknologi imersif yang dapat menciptakan pengalaman digital kepada pengguna. Yang seterusnya adalah kesan sosial. Peningkatan pengunjung dapat memberi kesan terhadap sosial masyarakat tempatan, iaitu dari segi pendidikan dan kesedaran budaya. Muzium ini memainkan peranan penting untuk meningkatkan kesedaran tentang warisan dan sejarah Sarawak. Selain itu, pameran di Muzium Sejarah Semula Jadi dapat memberikan pengetahuan tentang jenis haiwan seperti ular, buaya, dan sebagainya. Ini merupakan pendedahan atau memperkenalkan
kepada pengunjung tentang spesies haiwan tersebut. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Sebagai tarikan pelancong, Muzium Sejarah Semula Jadi dapat menyumbang kepada ekonomi tempatan melalui peningkatan bilangan pengunjung. Selain itu, peningkatan bilangan pelawat juga berpotensi mencipta peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dan pelancongan. Selamat sejahtera, nama saya Lau Jin Yun dan saya akan membentangkan tentang cadangan yang praktikal dan kreatif untuk menambahbaikan Muzium Semula Jadi yang kami kaji. Cadangan praktikal dan kreatif dilakukan untuk mempertingkatkan operasi muzium dan menambahkan kedatangan pelawat ke muzium tersebut. Yang pertama, penggunaan teknologi AR ataupun boleh dikatakan sebagai augmented reality, teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia maya yang digital dalam masa yang nyata. Teknologi AR boleh digunakan untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pelawat yang melawat muzium tersebut. Yang kedua adalah mengadakan pameran imersif. Pameran imersif bertujuan untuk meminimalkan pelibatan objek ataupun karya seni secara fizikal di muzium dengan memindahkan karya tersebut ke dalam bentuk video mapping projection. Cadangan yang ketiga adalah peningkatan fasiliti di muzium. Peningkatan fasiliti ini merupakan satu usaha untuk mempertingkatkan, memperbaiki dan menambah baik sesuatu infrastruktur, kemudahan dan teknologi yang sedia ada di muzium tersebut. Hal ini dilakukan untuk memelihara karya seni yang ada dengan lebih baik lagi kerana semua fasiliti telah diperbaharui. Cadangan yang terakhir ialah mewujudkan pameran bergerak. Pameran bergerak merupakan satu pameran mengenai muzium tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pameran ini bertujuan untuk membawa koleksi karya seni yang ada di muzium kepada lebih ramai lagi orang, terutamanya mereka yang berada di pedalaman dan tidak dapat menghadiri muzium tersebut secara fizikal. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Benika Jenny Anak Ansam. Saya akan menerangkan 4.0 iaitu profesionalisme dalam laporan. Profesionalisme dalam laporan ini adalah sangat penting untuk memastikan segala dokumen yang telah ditetapkan dan didapatkan disusun dengan tepat, teratur dan dikemas kini. Untuk maklumat yang telah ada di Muzium Semula Jadi, haruslah disertakan dengan fakta-fakta yang relevan. Bagi struktur laporan juga haruslah dinyatakan dengan jelas, iaitu mempunyai pengenalan, kandungan utama dan kesimpulan. Untuk elemen dalam laporan yang berkualiti pula, dia mempunyai visual yang berkesan seperti graf, carta dan gambar yang berkaitan. Bagi bahasa pula haruslah digunakan bahasa formal, iaitu bahasa Melayu dan dapat dibaca oleh semua masyarakat di Malaysia. Profesionalisme ini adalah sangat penting kerana ia telah mementingkan aspek kualiti dan profesional kerana telah mencerminkan komitmen kepada kejujuran, ketepatan fakta dan etika kerja di muzium. Hal ini telah membolehkan masyarakat mempercayai Muzium Semula Jadi sebagai institusi yang boleh dipercayai dan dihormati. Hal ini dikatakan sedemikian kerana muzium tersebut boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mencari maklumat tentang perkara yang berkaitan dengan muzium. Secara keseluruhannya, prinsip profesionalisme dan kualiti dalam laporan adalah sangat ditetapkan dan diterapkan untuk memastikan setiap dokumen dan maklumat yang telah diterbitkan dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan, penelitian dan penggayaan ilmu pengetahuan. Seterusnya 5.0 iaitu kerja berpasukan dan agihan tugasan. Agihan tugasan dilakukan oleh ketua kumpulan kami iaitu Benika Jenny Anak Ansam yang diagihkan secara sama rata kepada ahli-ahli kumpulannya, bermula dengan bahagian 1 hingga bahagian 5. Kerjasama berpasukan pula, kerja lampangan dengan Muzium Semula Jadi berjalan dengan lancar. Sikap bertanggungjawab dan tolong-menolong memudahkan penyediaan laporan dan persembahan slide.
Setiap ahli kumpulan memainkan dan melaksanakan tugas dengan baik, menunjukkan kerjasama yang efektif. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.